السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian, supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mengikut segala titah perintahnya dan kita meninggalkan segala larangannya. Kerana berjayalah mereka yang bertakwa serta carilah bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimbar Jumaat pada hari ini ingin mengingatkan kita semua mengenai dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umami? Qala al-ashar wal batar wat takathur والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. رواه الحاكم. Yang bermaksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit umat terdahulu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit itu adalah terlalu berseronok, terlalu bermewah, menghimpunkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam usaha merebut harta benda dunia, saling marah memarahi, hasud menghasut, sehingga menjadi zalim antara satu sama lain. Hadis rawahul Hakim. Jika kita tengok kepada hadis ini, sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa penyakit umat ini adalah satu penyakit yang diulang daripada sejarah-sejarah umat yang lepas. Jika kita lihat umat yang lepas, ia masyhur bangsanya satu hari dulu, bangsa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disayangi oleh Allah, bangsa yang hebat, yang dikirimkan nabi-nabi daripada kalangan mereka, yaitu yang kita sebut sebagai bangsa Bani Israel. Penyakit yang melanda umat yang terdahulu ini adalah penyakit mereka yang juga melanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apakah penyakit yang kita sebutkan tadi berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan boleh kita simpulkan bahawa kita mengikut jejak langkah umat yang telah dimurkai oleh Allah Ta'ala itu. Dan mereka tidak akan duduk diam selagi mana umat ini tidak mengikut cara mereka, pendirian mereka, akidah mereka dan cara hidup mereka. Kita biasa dengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara. Sesungguhnya Yahudi Nasara itu tidak reda dengan kita ikut cara kita, kecuali hatta tattabi'a millatahum, kecuali kita ikut millah. Apa makna millah? Pegangan bermula daripada akidah, cara hidup, akhlak, cara berurusan dan muamalah.
yang dibuat oleh Yahudi dan Nasara. Ternyata pada hari ini umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang lemah kerana mereka menggunakan sistem yang dibuat oleh bangsa Yahudi ini, yang kita sebut sebagai sistem Zionis. Bermula daripada peringkat dunia sampailah kepada peringkat bawah. Alhamdulillah, ada mujaddid Islam yang menulis kitab-kitab mereka berkenaan dengan ini. Kesedaran mereka apabila negeri umat Islam dipecah belahkan oleh penjajah daripada Belanda, Portugis dan British yang mari menjajah negara umat Islam. Jika kita lihat bagaimana surat yang ditulis oleh seorang mujaddid daripada India, Shah Waliullah Ad-Dehlawi, ketika mana Inggris datang menjajah negara India, apakah bibit perpecahan di kalangan umat Islam yang ditanam oleh penjajah Inggris kepada negara India? Bibit perpecahan yang mereka tanamkan yaitu sibuk berbahas berkenaan dengan khilaf di kalangan mazhab, sehingga ada ulama-ulama di kalangan mazhab Hanafi mengkafirkan ulama-ulama yang berada dalam mazhab Syafi'i oleh kerana masalah-masalah khilaf yang tertentu. Oleh itu umat Islam yang dikasihi oleh Allah, sesungguhnya sejarah ini akan berulang. Senjata yang sama yang digunakan oleh musuh-musuh Islam pada hari ini untuk umat Islam mundur ke belakang daripada sudut ekonomi, daripada sudut ilmu dan berbagai sudut. Yahudi dan Nasara tidak akan reda kepada Islam jikalau umat Islam cerdik lebih daripada mereka. Ternyata sesungguhnya mereka cuba untuk memadamkan agama Allah. Sesekali Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka. Firman Allah taala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka cuba memadamkan agama Allah ini dengan mulut mereka, atau dengan tangan mereka, atau dengan apa cara sahaja sekalipun. Wallahu mutimmu nurih, Allah yang menyinarkan cahaya Islam ini walaupun dibenci oleh golongan yang kufur. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, surat teguran Syah Waliullah Ad-Dehlawi kepada ulama-ulama yang sibuk berkhilaf pendapat berkenaan masalah furuk ini diambil perhatian oleh ulama-ulama tersebut, sehinggalah menggerakkan satu kesatuan untuk menghalau penjajah Inggris daripada menjajah bumi India. Begitulah tugas ulama, menyedarkan masyarakat bahawa umat Islam ini adalah umat yang mempunyai harga diri, umat yang mempunyai marwah. Oleh kerana Islam yang ada pada diri kita ini adalah satu benda yang mengangkat harga diri dan marwah manusia. Kita tidak dibenarkan duduk dalam keadaan jahil, kerana jahil itu adalah penyakit kepada umat ini. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila perjanjian demi perjanjian berlaku di peringkat dunia, maka sejarah telah pun mengingatkan kepada kita bagaimana kerajaan Islam dijatuhkan bukannya daripada musuh daripada luar semata-mata, tapi umat Islam ini termakan dengan dakwah dan duit yang dibuat oleh propaganda barat, sehingga jatuhnya kerajaan Utsmaniyah Turki. Sultan Abdul Hamid tidak rela menjual tanah Al-Aqsa Syarif kepada Yahudi dengan nilaian duit yang begitu banyak untuk dibayar kepada Sultan Abdul Hamid, namun beliau tidak menerima. Sebaliknya, ada orang Islam yang menerima untuk menjatuhkan khalifah yang menguasai Mekah, yang duduk di Mekah, yang kita kata daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tetapi mereka tidak berpegang dengan ajaran datuk nenek moyang mereka yang sebenar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpakat dengan penjajah dan menjatuhkan Utsmaniyah dengan tawaran daripada penjajah nak melantik Syarif Husain tersebut sebagai khalifah menggantikan Sultan Abdul Hamid dan mengalihkan ibu kota negara Islam kepada bumi Mekah. Yang konon-kononnya akhirnya apa yang kita dapat, jawatan khalifah pun tidak dapat. Sebaliknya Syarif Husain terbuang hina dan tidak ada orang yang melayan dia.
walaupun dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah yang boleh kita baca. Itu sejarah yang boleh kita baca, yang boleh kita lihat bahawa umat Islam ini mudah ditipu oleh orang. Umat Islam ini mudah dijual beli. Kerana apa? Kerana satu benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit umat akhir zaman ini, yuhibbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takut benci kepada mati. Penyakit apakah ini? Rasulullah sebutlah hadis penyakit al-wahan. Al-wahan inilah yang menghinggap dunia Arab pada hari ini. Al-wahan inilah yang menghinggap penyakit negara-negara Islam yang kita sebut sebagai pertubuhan negara-negara Islam, OIC. Tidak boleh menyelesaikan masalah Palestin sehingga pada hari ini. Alhamdulillah, perbincangan demi perbincangan ada jugalah perkara yang boleh dibawa ke tengah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan isu Palestin. Allah taala menguji kita. Allah taala menguji kita, adakah kita dapat praktikkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu apabila kamu tidak mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi saudara diri kamu sendiri. Ini hadis yang kita baca. Bukan hadislah kitab besar-besar pun. Hadis ni ada dalam kitab Al-Ba'in Nawawi. Hadis yang cukup simple, yang cukup mudah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh praktik ataupun tidak, boleh ambil letak dalam diri kita ataupun tidak. Di saat umat Islam di Palestin sedang diancam oleh musuh-musuh Allah Taala. Ternyata sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, ramai orang yang benci kepada Yahudi, tetapi dia tidak sedar bahawa hidup dia, perangai dia lebih kurang Yahudi. Ramai orang yang benci kepada Yahudi, tetapi masih lagi mereka bersekongkol dengan Zionis. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana satu tangkapan yang dibuat di negara Malaysia baru ini, sebelah orang yang menjadi ejen kepada Mossad. Mossad adalah badan risikan Yahudi, Zionis Israel. Sebelah orang. Siapa dia sebelah orang tu? Orang Melayu. RM100,000 elang bulan-bulan dibiayai oleh Yahudi semata-mata ingin ambil maklumat beberapa orang pemimpin daripada Hamas yang mendapat suaka politik ataupun perlindungan politik di negara Malaysia. Perkara ini benar-benar terjadi di hadapan mata kita. Apa yang kita dapat katakan kepada perkara ini? Nak beritahu pada hari ini apa yang Nabi sebut. Umat dahulu apa yang mereka nak, mereka hidup dengan mewahnya, terlalu berseronoknya, mereka menghimpun harta ni. Penyakit umat yang terdahulu, umat Bani Israel. Siapakah hari ini? Dengan penyakit-penyakit yang Nabi sebut tadi, 6 penyakit inilah yang menyebabkan mereka mengubah agama mereka. Tok Lebah di kalangan mereka ini, tuan guru daripada kalangan mereka ini sanggup ubah agama kerana penyakit inilah. Penyakit tidak mahu berkata perkara yang benar. Kemana sebenarnya kita nak bawa umat pada hari ini jikalau penyakit ini menimpa umat Islam? Sebab tu umat Islam lemah. Umat Islam lemah. Dan jikalau kita lihat negara mana yang bersedia menghantar tentera untuk melawan Zionis Israel, negara Bolivia, kita pun tak pernah dengar nama negara ni. Duduk di cerak mana pun kita tak tahu. Rupanya negara ini adalah negara masuk dalam Junubil Afriqi, di selatan Afrika Selatan,
Dan negara ini ada pemimpin dia, ada kerajaan dia, tetapi kerajaan dia miskin. Tak ada hasil. Orang miskin nak pergi tolong orang kaya. Orang miskin nak pergi tolong orang miskin juga. Orang kaya, negara hak di sekitar ni, Amerik, masuklah baku sapah dah Amerik. Amerik lah, negara Imarat berpengkalan di Dubai, itulah negara yang buat ketakhija untuk normalisasi Yahudi untuk diterima negara Israel dalam negara Arab. Negara mana lagi hak banyak-banyak minyak? Negara mana lagi? Kalau tuan-tuan ingat, Muammar Gaddafi pernah berucap di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, melempar ketahkija untuk mengiktiraf negara Israel kepada pengurusi PBB pada ketika itu. Muammar Gaddafi lempar atas muka dia. Walaupun Muammar Gaddafi ini berfahaman sosialis, tapi jasa dia kepada umat Islam itu ada. Berani melawan. Orang yang berani melawan ini dituduh sebagai keganasan, dituduh sebagai macam-macam oleh kuasa besar dunia, yang akhirnya dibunuh dengan begitu saja oleh puak mereka sendiri, di kalangan mereka sendiri. Kita dengar nama yang hebat Saddam Hussein. Kita dengar negara yang hebat, nama yang hebat Al-Malik Faisal, yang pernah menjadi raja negara Arab Saudi, dibunuh oleh anak saudaranya sendiri. Isu apa ini? Isu Al-Aqsa Syarif, isu membela umat Islam di Palestin. Kerana janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dapat memerintah, dapat memegang Al-Aqsa Syarif, dia akan dapat menawan dunia. Cuba kita lihat Muhammad Al-Fatih. Cuba kita lihat zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab. Pada zaman kegemilangan Islam, Islam membuka negara-negara pada zaman Umar bin Khattab, membebaskan Al-Aqsa Syarif. Kita lihat orang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Semua itu panglima-panglima Islam yang menguasai Al-Aqsa Syarif, dan mereka dapat kuasai dunia. Inilah yang ditakut oleh golongan Zionis pada hari ini. Namun kena ingat, sesungguhnya roda putaran Islam itu berpusing, dan ini adalah merupakan giliran Islam. Ala inna rahal islami dairah faduru ma'al Islam. Sesungguhnya roda putaran Islam itu berpusing, hendaklah kita bersama dengan pusingan Islam. Islam duduk di atas, kita duduk di atas. Islam duduk di bawah, kita kuatkan supaya naik ke atas. Itu tugas umat Islam yang ada pada hari ini. Bukan kita duduk bersama-sama bersekongkol dengan Zionis laknatullah, yang sememangnya bermusuh dengan umat Islam sehingga akhirat. Sedarlah wahai umat Islam, bahawa darah yang mengalir di bumi Palestin merupakan darah kita. Luka yang ditanggung oleh kanak-kanak Palestin merupakan luka yang ditanggung oleh anak-anak kita. Nyawa yang hilang di bumi Palestin melayang sebagai syuhada adalah saudara-saudara kita. Di manakah semangat umat Islam yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat satu tubuh. Apabila sakitnya satu tempat, maka sakit semua sekali. Di mana semangat tersebut? Semangat tersebut telah hilang akibat daripada racun keduniaan yang membelenggu hati umat Islam di akhir zaman. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi dan Zionis memang bangsa yang melampau. Kerana apa? Kita buka satu kitab Yahudi, Al-Protokala Ulama As-Sahbi, protokol ulama-ulama Yahudi. Apa makna protokol? Akidah yang mereka pegang,
cara mereka, apa perancangan mereka yang telah pun didedahkan oleh orang Yahudi sendiri. Ada berpuluh-puluh perkara yang Yahudi nak buat. Di antaranya, dia kata kita nak masuk umat Islam dengan berperang, kita tak boleh. Kita tak ada semangat untuk berperang. Kita lihat sejarah mereka daripada dulu lagi, disuruh mereka berperang, mereka memang bangsa yang penakut dalam berperang. Mereka bukan berani. Mereka bangsa yang penakut. Kenapa mereka bom hospital, mereka bom penempatan awam? Sebab apa? Tujuannya untuk tekan Hamas, supaya bangsa-bangsa luar, supaya negara-negara yang berada di sekitar negara Arab ke negara mana ke, supaya kata cukuplah Hamas, kalau mau perang lagi ramai lagi mati, mau perang lagi ramai lagi rakyat mati, kalau mau nak buat kira dengan Yahudi tak boleh buat kira, dia memang begitu, nak suruh jadi begitu. Rakyat Palestin sendiri yang bersuara, biar nyawa kami melayang, biar kepala kami putus, biar anggota berkecai kena bom, namun menyerah tidak sama sekali. Oleh kerana kami mati syahid. Oleh kerana kami tumpah darah kami ibarat kasturi yang mengalir ke surga. Kami tidak takut walaupun selangkah untuk melawan Yahudi dan Zionis, kerana mereka bangsa penjahat dan bangsa penjajah. Kita lihatlah seorang ibu yang mendukung anaknya dalam keadaan anaknya terkulai, dalam keadaan kepala anaknya pecah dan kaki anaknya hampir tercabut, dibom oleh Zionis. Apa kata ibu tadi? Alhamdulillah, doa aku dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak inilah akan menyelamat aku di akhirat nanti, untuk menjemput aku di pintu surga, untuk bersama di surga Firdausil A'la bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberanian inilah yang ditakuti oleh Zionis sampai pada hari ini. 2 hari lepas, Hamas telah pun menyerang satu kamp tentera yang memampuskan askar Zionis ini beratus-ratus orang. Dia ada satu sistem, Zionis Yahudi ini ada satu sistem dia panggil Iron Dome. Apa dia Iron Dome ni? Sistem radar. Kalau peluru masuk di ruang udara, dia boleh detect peluru tu supaya hantar peluru penghakis, sama ada peluru yang dihantar tadi balik semula kepada tempat hak dilancarkan ataupun meletup di tengah udara. Tiba-tiba bom plastik yang dibuat oleh engineer daripada Hamas, 20-30 orang engineer Hamas ini belajar buat senjata plastik ini, gagal untuk dikesan oleh Iron Dome yang dibuat oleh Yahudi. Negara mana pakai Iron Dome ni? Korea Utara, negara Singapura, negara Jepun, negara Israel. Kos satu mesin dia hampir dekat 16 juta dolar US untuk buat satu tu. Di Israel ada berpuluh-puluh sistem pertahanan yang canggih. Sebab tu semua jeneral-jeneral askar Zionis pada hari ini hampir gila. Macam mana bom plastik ini boleh sampai tepat kepada sasaran, iaitu di kamp tentera Hamas, kamp tentera Zionis. Macam mana boleh sampai? Itulah kuasa Allah. Wa idh ramaita, apabila kamu itu melontar, Allah Ta'ala kata walakinna Allah harama, tapi Allah bersama dengan lontaran kamu. Kita ingatlah pertolongan Allah ini ada sampai bila-bila, kerana kita yakin dan percaya perjuangan umat Islam di Palestin adalah perjuangan yang ikhlas, kerana mereka berjuang itu bukan kerana tanah air mereka. Mereka berjuang itu mewakili umat Islam seluruh dunia untuk membebaskan Al-Aqsa Syarif. Orang barat yang menyokong Palestin, mereka tidak sokong daripada sudut nak membebaskan Al-Aqsa Syarif.
Mereka sokong daripada sudut kemanusiaan, tapi alhamdulillah tak apa dah mereka sokong. Berbeza dengan umat Islam yang menyokong, umat Islam yang menyokonglah umat Islam yang berakidah. Umat Islam yang tidak menyokong Hamas Palestin dalam isu ni, umat Islam yang longgar keimanan dia, ataupun mungkin dia tidak ada iman. Oleh kerana Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu kalau kamu tidak mengasihi saudara kamu. Kita tak usah fikirlah Hamas ni bersaing dengan Yahudi ke, bersaing dengan Syiah ke, bersaing dengan siapa pun. Hamas dapat bantuan daripada Syiah ke mana, tak usah fikir benda tu. Kita fikir berapa ramai budak-budak yang dikhianati oleh Zionis, yang dibunuh, kita fikir situ. Kalau hati kamu ada seorang, hati kamu ni ada secebih nilai manusia, kamu tak bercakap begitu. Kerana ada golongan ustaz-ustaz yang bercakap begitu. Kita nilai daripada sudut manusia dulu. Kalau orang kafir pun, orang yang bukan Islam pun boleh kesian pada orang Palestin. Tiba-tiba kamu gitu tuduh orang Palestin ni jadi semua jadi Syiah belaka. Apa benda mu bercakap gitu? Mana nilai manusia? Ataupun kamu termakan dengan dakwah daripada barat, daripada Amerika Syarikat dan sebagainya. Perkara ini saya bercakap terang-terang di hadapan tuan-tuan semua, supaya tuan-tuan dapat menilai di mana kita sebenarnya dalam isu ini. Sebenarnya umat Islam hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia selesaikan masalah ini. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Cuma kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah Taala buka pintu hati pemimpin Arab yang duduk dekat dengan dia tu. Biar Tuhan buka pintu hati dia, biar nampak bahawa isu ini adalah isu akidah, isu mempertahankan maruah umat Islam. Apa yang orang Palestin nak? Mereka tidak mahu kekayaan. Mereka nak tanah air mereka yang dirampas. Orang mari duduk dalam negara dia, buat macam rumah sendiri. Cuba tuan-tuan bayang kalau kita, tetamu mari rumah kita, tapi dia buat macam rumah dia sendiri. Buat macam rumah dia sendiri. Last sekali dia jajah rumah kita, kita terpaksa keluar daripada rumah tu. Lagu mana perasaan kita? Lagu mana perasaan kita? Kita mesti lawan dia. Dan itulah perjuangan umat Islam di Palestin yang bertahun-tahun, dengan perjanjian demi perjanjian, perjanjian demi perjanjian. Nasib mereka begitu, tapi mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kemuliaan mereka dengan Al-Quran. Setiap tahun beribu orang hafiz Quran yang berjaya dikeluarkan daripada sekolah-sekolah, daripada masjid-masjid di Palestin. Mereka tidak tinggal Al-Quran. Al-Quranlah yang memberi pembakar semangat jiwa mereka untuk mereka terus bertahan, dan mereka tidak berganjak, dan mereka memberi amaran kepada Yahudi, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الرسول المجتبى سيدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sudah Jumaat yang dikasihi oleh Allah, di khutbah yang kedua ini, marilah sama-sama kita merenung mata-mata anak-anak di penduduk di Palestin. Mereka akan hadapi musim sejuk tidak lama lagi. Kesejukan di negara Arab ini bukan kesejukan macam tempat kita. Bayangkanlah rumah mereka tidak ada, selimut mereka tidak ada. Berita kemarin yang kita dapat, berkontena yang dihantar sampai ke Gaza, daripada berpuluh kontena tersebut, separuh kontena tersebut telah kosong.
Di mana sebenarnya barang-barang itu pergi? Adakah dunia Arab itu melakonkan sahaja untuk tolong Palestin masuk melalui Mesir? Kemana barang-barang itu dibawa pergi? Tidak kasihankah kepada anak-anak yang sedang dalam kesejukan kelaparan? Memanggil ibu-ibu mereka yang telah syahid, memanggil ayah-ayah mereka yang telah syahid. Ubat-ubatan kurang di Palestin. Kalau orang bertanya kepada kita pada hari ini, derma mana yang paling baik untuk hari ini untuk kita tolong, itu kepada orang di Palestin. Itu yang paling baik, itu yang paling afdal. Zakat yang paling afdal, derma yang paling afdal untuk diberikan, untuk kita salurkan supaya sampai. Sedang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, anak-anak mereka dalam kelaparan, anak-anak kita dalam kekenyangan. Kita hidup sehari-hari makan 2-3 kali, tapi mereka menjamuh roti walaupun sekeping sehari pun susah. Itu nasib yang melanda. Maafkan kami wahai Palestin, maafkan kami wahai Palestin, maafkan kami wahai Palestin. Sesungguhnya kami tidak tahu untuk jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya dan bertanggungjawabkan kami di akhirat nanti, maafkan kami kerana tidak dapat bersama dengan kamu, maafkan kami kerana tidak boleh menghulurkan makanan kepada kamu. Tetapi percayalah bahawa kami sentiasa menghulurkan doa-doa kami kepadamu. Tidak lupa untuk kita berselawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin fi Palestin wa khususan fi Gaza. Allahumma a'izz ahla Gaza, Allahumma a'izz ahla Gaza wahqim dima'ahum wa wahid sufufahum ووحد صفوفهم وسدد رميهم وألف بين قلوبهم كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم عليك باليهود والنصارى ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك باليهود المعتدين الأمريكان المتجبرين. اللهم دمرهم ولعنتهم وزلزل أقدامهم ولا سلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan batang tengkuk musuh kami yang bernama Zionis, yang bernama Amerika kepada kamu. Sembelihlah mereka ya Allah, hancur leburkan pakatan mereka ya Allah, rambakkan kesatuan mereka ya Allah, hancur leburkan apa yang mereka ada, hancur leburkan bala tentera mereka, dan hantarkanlah pertolongan daripadamu untuk menolong mujahidin di Palestin, di bumi Gaza. Ya Allah, ya Tuhan kami minta ampun kepadamu, kami tidak dapat bersama dengan mereka untuk mempertahankan Baitul Muqaddis yang kami cintai, tetapi kami hanya mampu berdoa kepadamu ya Allah, supaya kau bebaskan Masjid Aqsa Syarif daripada cengkaman Yahudi Zionis. Kau bebaskanlah Aqsa Syarif daripada Yahudi Zionis, dan jadikanlah kami semua umat Islam dapat berkumpul di sana pada satu hari nanti, dapat bersolat dengan bebas di sana. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, sembuhkanlah penyakit umat Islam di Gaza yang ditimpa penyakit yang begitu berat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sapukanlah luka-luka mereka ya Allah, sapukanlah air mata mereka yang mengalir kerana derita itu ya Allah. Campakkanlah ketenangan dan kegembiraan kepada penduduk Gaza. Ya Allah, kuatkanlah mujahidin Hamas. Ya Allah, kuatkanlah, berilah keteguhan kepada Hamas untuk melawan Yahudi laknatullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami minta keampunan ya Allah, hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Hantarkanlah bala tenteramu sebagaimana hantar burung ababil kepada Abraha. Hancurkan Yahudi tersebut ya Allah, kerana mereka bangsa yang pengkhianat selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala alihi washkuru 'ala ni'ma'ihi wa lazikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Insyaallah kita kunut nazilah.